بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. naik ke sungai. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkih Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada korang semua kerana sentiasa memberi support untuk akak. Dan kepada korang yang masih belum subscribe, korang boleh tekan button subscribe untuk tidak ketinggalan dengan konten-konten terbaru dari akak. Hari ini akak akan sampaikan satu kisah seram yang bertajuk Bomoh Itu Janda Aku. Tapi cerita ni panjang korang. Jadinya akak bahagikan kepada dua bahagian. Dan untuk hari ini akak akan sampaikan satu bahagian dulu. Jom bersama dengan akak. Tapi sebelum tu akak doakan agar kita semua sentiasa dalam rahmat perlindungan Allah, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Jom dengar. Sayang, abang pergi dulu ya. Abang ceritakan sayang seorang saja. Jaga anak kita elok semasa abang bekerja di luar negeri ni, tahu sayang. Cantik sungguh isteri abang. Itulah kata-kata terakhir yang Lan ucapkan pada dia. Dia tu isteri Lan tau. Isteri yang tercinta sebelum Lan ni bertolak keluar pergi bekerja dekat luar negeri bersama dengan kawan baik dia. Nama kawan baik dia tu Arif. Tak sangka Dek Lan ni, perjalanan dia pada kali tu betul-betul membuatkan Lan ni jadi sedih. Dia jadi sayu. Apalah dosa aku dekat isteri aku. Dia fikir macam tu lah. Lan, sudah-sudahlah tu. Bawa bertenang. InsyaAllah tak ada apa-apa yang berlaku, Lan. Pujuk Arif kawan dia. Dia cuba nak tenangkan hati Lan ni yang tengah galau pada ketika tu. Lan dia jadi tak keruan tau. Bila Lan ni, dia terima pesanan ringkas dari isteri dia, SMS lah. Masa dia tengah bekerja. Kita cerai. Saya tak mahu dah hubungan kita ni diteruskan lagi. Apa yang saya hasratkan telah pun tercapai. Terima kasihlah untuk anak ini yang bakal menjadi korban nanti. Macam tu pesanan ringkas yang isteri Lan tu hantarkan kepada Lan. Perkara yang membuatkan Lan ni jadi terkejut. Berkali-kali Lan tu cuba nak buat panggilan pada isteri dia. Tapi tak ada jawapan pun yang Lan terima. Jiran-jiran pun memang Lan dah call, dah telefon dia nak minta bantuan daripada jiran-jiran dia tu. Tapi jawapan yang Lan terima sangat memeranjatkan. Mereka cakap bahawa sejak Lan tu keluar dari rumah dia kan, mereka ni macam ada bau kemenyan tau. Bau dia sangat kuat. Lepas tu bau tu datang dari rumah Lan korang. Lan dia jadi bingung tau sekejap. Lan tak bagi tahu pun ahli keluarga dia tentang perkara tu. Lebih baiklah Lan tu dia balik dulu kat rumah dia. Lepas tu dia tanyakan sendiri pada isteri dia. Apa yang dimaksudkan sebenarnya dengan mesej dia tu. Arif, laju sikit boleh? Aku risaulah. Hati aku ni rasa tak sedap je ni. Pinta Lan pada Arif supaya Arif tu bawa lah kereta dia tu dengan lebih laju lagi. Dapatlah sampai awal kan. Awaknya, kau sabarlah. Biar lambat asalkan selamat. Balas Arif dalam nada bergurau tau. Walaupun Lan ni berada dalam keadaan yang cemas time tu, tapi Arif ni dia masih lagi mampu nak bergurau. Lan tahu niat Arif tu baik. Dia tak nak
tengok kawan baik dia tu serabutkan kepala dia dengan perkara-perkara yang macam tu, fikir itu, fikir ini kan. So dia buatlah lawak. Mungkin dia nak surprise kat kau kot. Sambung Arif lagi tau. Lan dia kerutkan dahi dia. Tandanya apa? Tandanya dia tak faham lah apa yang dimaksudkan oleh Arif tu. Cuba kau fikir, dalam minggu ni ada tak apa-apa tarikh istimewa antara kau dengan dia? Tambah Arif lagi, dan pertanyaan tu membuatkan otak Lan ni berselirat untuk berfikir. Sekarang bulan Disember kan? Mana ada apa-apa yang special? Birthday dengan anniversary dah lepas. Balas Lan sambil dia berfikir, kalau Lan ada buat apa-apa janji ke dengan isteri dia minggu ni. Tapi hampa. Sebab sememangnya Lan tak ada janji apa-apa pun dengan isteri dia. Mesej tu dia hantar macam mana? Cuba kau baca, kasih full. Apa sebab dia nak minta cerai pula dekat kau? Ada dia bagi tahu. Tanya Arif, dia nakkan kepastian. Dia nak cuba membantu Lan tu yang tengah serabut pada saat tu. Selamatlah Arif ada bersama dengan Lan masa tu tau. Kalau tak, dah tentu Lan tu hilang kewarasan dan dia tak dapat nak kawal emosi dia. Lepas tu dia memandu terlalu laju. Akhirnya masuk yang lahat lah bersama dengan kereta. Itu apa yang Lan fikirkan. Nasib baiklah ada kawan dia. Betul-betul nasib baik. Sebentar tadi Lan ni dia tak beritahu secara penuh sebenarnya isi kandungan pesanan ringkas dari isteri dia kepada Arif. Dia bagi tahu tu pun bunga-bunga je. Disebabkan dialah kawan karib pada Lan dan dialah kawan dunia akhirat untuk Lan. Jadi Lan ni terpaksa jujurlah dengan Arif tu. Selepas Lan bagi tahu Arif semua perkara dah tak ada selindung-selindung lagi, dia si Arif tu tanpa berfikir panjang terus dia memijak pedal minyak tau. Sehabis mungkin dia pijak, berdesuk kereta mereka tu laju ke depan. Keadaan tu membuatkan Lan ni jadi takut. Berkemungkinan jantung Lan ni dah tertinggal dah dekat kawasan RNR Seremban. Jadi Lan ni dia cubalah nak menegur cara pemanduan Arif. Tapi Lan tengok wajah Arif tu yang tadinya selamba, boleh buat lawak apa semua kan, tiba-tiba berubah jadi serius. Lan dia diam 1000 bahasa tau. Tak berani Lan ni nak tanyakan apa-apa soalan lah dalam keadaan Arif tu yang serius macam tu. Kemenyan, tiba-tiba perkataan tu keluar dari mulut Arif. Dia tengah drive ni tapi sempat lagi kemenyan macam tu. Lan dijelingkan ke arah Arif. Arif masih lagi menumpukan perhatian pada pemanduan dia yang agak sedikit berbahaya lah time tu. Apa agaknya yang memotivatkan diri dia tu nak bawa kereta laju macam tu bisik Lan dalam hati. Korban sambung Arif. Arif dah habis-habis lah macam tu. Kemenyan, korban gitu. Jadi lagi pening lah si Lan kan, kalau akak kau pening. Lepas tu dalam hati Lan masa tu dia membuat-buat lah perasaan dia nak tahu apa kaitan semua perkataan yang Arif sebut tu dengan bawa kereta laju macam tu Ya betul, memang Lan suruh Arif tu bawa kereta tu laju tadi. Tapi Lan suruh laju sikit je, bukannya laju macam nak gila. Lan dia sediakan diri dia untuk dia mengajukan soalan lah kepada Arif. Manalah tahu kalau Lan main tanya je nanti dia terkejut, lepas tu dia hilang fokus pada pemanduan, lepas tu terbabas. Tak kenaya namanya tu. Tapi belum sempat Lan nak ajukan soalan, Arif dulu yang bersuara ditanyakan soalan kepada Lan. Bini kau pernah jumpa mana-mana bomoh ke? Tanya Arif dengan wajah yang agak serius lah. Wajah dia membuatkan Lan ni jadi takut tau untuk jawab soalan Arif tu. Lan ni dia menelan air liur dia. Dia macam rasa suspense tau. Gabra pula bila dia tengok Arif jadi seserius tu. Apa maksud kau? Aku tak faham lah. Lan dibalas pertanyaan Arif dengan soalan balik. Alah, kau jangan nak macam drama Melayu sangat lah. Buat-buat lembab pula. Suara Arif dah sedikit garang, lepas tu sedikit menekan. Lan dia tergamam dengan sikap si Arif tu yang tiba-tiba berubah selama dia kenal lah 10 tahun dengan si Arif tu. Tak pernah tahu korang
Lan tengok Arif jadi macam tu, serius sangat. Dia minta cerai. Lepas tu dia ucap terima kasih pula untuk anak kau. Dia kata anak kau bakal menjadi korban. Kau sedar tak weh? Lepas tu jiran kau cakap ada bau kemenyan datang dari dalam rumah kau pula tu. Sambung Arif lagi. Kali ni dia kelihatan begitu marah tau. Lelaki jenis apa kau ni? Sayang bini sampai kegiatan bini pun tak tahu. Tambah Arif lagi dalam keadaan marah. Lan dia diam membisu. Pandangan Lan dilemparkan jauh keluar tingkap. Dia dah tak nak pandang dah pada si Arif tu. Lan teringat segala kenangan waktu dia bersama dengan isteri dia. Kenangan dari 100% hanya 20% je yang Lan boleh kata sebagai kenangan. Yang selebihnya Lan sibuk dengan bekerja, terlalu sibuk. Sekarang Lan baru sedar akan kesilapan diri dia sendiri. Lan terlalu sibuk kerja sampai kan Lan ni tak ada masa nak diluangkan bersama dengan keluarga dia. Dari sebelum Lan ada anak sampailah sekarang Lan ada anak dah, anak dia dah lahir dah. Lan masih tetap sibuk dengan pekerjaan dia. Bahkan masa isteri dia tengah menanggung derita dekat hospital sebab nak lahirkan anak sulung dia, Lan tak ada dekat sisi isteri dia. Lan terkejar-kejar dari Kuantan nak balik ke Kuala Lumpur. Bila Lan dah sampai dekat hospital besar Kuala Lumpur, isteri dia dah pun selamat melahirkan cahaya mata mereka yang pertama. Itulah Lan hanya ambil cuti bekerja tak lama. Bila isteri Lan dah habis pantang, Lan kembali sibuk dengan segala pekerjaan. Isteri Lan pun sebelum ni dah bertanya banyak kali, sampai bila lah Lan ni nak sibuk dengan kerja. Dalam sebulan Lan hanya berada kat rumah dalam 7 hari je. Yang selebihnya Lan outstation. Lan dia menitiskan air mata tau, tanpa dia sedari masa dia tengah ingat apa yang dah dia dilalui kepada isteri dia. Lan ni dah lalai dengan pekerjaan sehingga kan Lan dia lupa tanggungjawab dia sebagai suami dan juga sebagai seorang ayah. Lan dia menekapkan tangan kiri dia dekat wajah dia lah. Tak dapat masa tu Lan nak tahan sebab dekat dada dia lagi, sebab dia betul-betul rasa bersalah. Aku tak pernah luangkan masa dengan keluarga aku selama ni. Mungkin sebab tu lah bini aku pergi jumpa bomoh tanpa pengetahuan aku. Dia nak minta minyak pengasih atau cara-cara nak buatkan aku duduk je dekat rumah, melekat kat rumah dengan dia. Dan sekarang mungkin bomoh tu dah memanipulasikan bini aku untuk kegiatan syirik dia selama ni. Anak aku bakal jadi korban. Semakin deras air mata Lan mengalir tau masa dia tengah bercakap tu. Aku kena selamatkan keluarga aku. Arif. Lan dia genggam tangan Arif. Lepas tu Arif dia tamparkan muka Lan. Terasa bisu dekat pipi muka si Lan tu. Kau jangan buat gila. Dah sedar kesalahan tu, alhamdulillah. Yang kau pergi pegang tangan aku macam aku ni bini kau, apa hal? Kau ni banyak usah drama Melayu lah Lan. Marah si Arif. Tapi selepas tu Arif dilemparkan satu senyuman lah kepada Lan ni. Kau jangan risau, aku akan tolong kau. Itu gunanya kawan kan. Sambung Arif lagi untuk menyedapkan hati Lan. Masa tu matahari dah pun terbenam tau. Lan dia tengok jam dekat tangan kiri dia dah menunjukkan pukul 7.45 malam. Arif dia parkingkan kereta dia betul-betul dekat depan pagar rumah Lan. Lan dia jadi tak sabarlah, dia nak terus berlari nak pergi ke dalam rumah dia, tapi Arif dia halanglah perbuatan Lan tu. Sebelum apa-apa terjadi, ada lebih baiknya kita berdoa pada Allah dulu. Pesan Arif dengan wajah yang tenang je time tu. Lan pula dia jadi tak betul dah bila dia tengok perwatakan Arif yang asyik berubah tau dalam satu hari tu. Tapi Lan iakan je kata-kata si Arif tu. Lepas tu Lan dia aminkan doa yang dibacakan oleh Arif. Dia pesan lagi si Arif ni supaya jangan kelang kabut dan melangkah tu langkahlah dengan hati-hati. Lan turut je apa yang disuruh oleh Arif tu. Arif mulakan langkah time tu. Lan dia ikut lari belakang.
Lan dikeluarkan kunci rumah dari dalam kocek seluar kiri dia. Masa tu dia nak bukakan kunci pintu rumah kan. Ada sejenis bau harum yang menyinggah dekat hidung mereka berdua tu. Lan teringatlah pesan Arif tadi, jangan tegur kalau terbau apa-apa ataupun terlihat apa-apa yang pelik. Dengan lafaz bismillah, Lan dia bukalah pintu rumah dia. Bau kemenyan korang. Memang bau kemenyan. Itulah bau haruman yang mereka hidu dari luar rumah. Dari arah pintu depan rumah Lan tu, boleh teruslah nampak ke arah dapur macam tu. Dan Lan didapat tengok banyak sangat asap yang berkepul-kepul datangnya dari arah dapur. Arif, dia menolaklah bahu kiri Lan ni supaya Lan ni terus mara ke depan. Lan dia mengertilah dengan niat Arif tu. Lan sebagai suami kan, Lan sendiri kena hadapi perkara tu. Kau jalan dulu, aku takut ni. Tiba-tiba ayat tu keluar dari mulut Arif. Kamai lagi Arif. Lepas tu Lan dia tolehlah ke arah Arif tu. Perlahan-lahan dia toleh. Lepas tu Lan dia ketukkan kepala si Arif. Aduh, jawab Arif. Arif nak ada kesakitan lah, dah kena ketuk kepala. Bukan slow ketuknya pun. Asal kau ketuk kepala aku? Tanya Arif keliru tau. Sedangkan Arif tak sedar bahawa Lan lagi keliru dengan diri dia tu. Kejap kan macam tu, kejap kan macam ni. Dah macam mana, kejap kan berani. Bagai semua kan. Confused Lan jadinya. Datang bulan agaknya kawan aku ni, kata si Lan pada Arif. Lan dia melangkah perlahan-lahan, dia menuju ke arah dapur rumah. Masa tu bau kemenyan semakin kuat. Dalam hati Lan, dia tak berhenti berdoa supaya anak dengan isteri dia berada dalam keadaan yang selamat. Masa Lan melangkahkan kaki kanan dia masuk ruang dapur rumah, kepala Lan tiba-tiba jadi pening ni tau. Jalan Lan dia jadi macam tak betul. Lan berpaut pada peti sejuk yang berkedudukannya tak jauh lah dari dia time tu. Arif dia berlari dari pintu depan untuk pergi dapatkan Lan. Kau tak apa-apa ke? Tanya Arif. Lepas tu Arif pun turut rasa macam benda yang sama tau. Dia sepening macam tu. Mungkin ke mereka tu terhidu terlalu banyak sangat bau kemenyan tu Agak-agak lah korang kan. Dalam sama-sama Lan dia dapat tengok tau, isteri dia tengah berdiri dekat pintu belakang. Isteri dia senyum sinis je pada Lan. Lepas tu dia buka pintu belakang tu. Lepas tu Lan tengok ada satu tubuh lelaki yang berbadan sasa melangkah masuk dari luar rumah dia tu, bahagian dapur lah. Lelaki tu dia pautkan pinggang isteri Lan. Mereka berdua tu kelihatan mesra betul. Hati Lan ni dia jadi sakit sangat, terlalu sakit. Lan cuba untuk berlari ke arah mereka sambil penumbuk kanan Lan ni dah memang siap sedia dah nak bagi penumbuk satu das. Niat di hati dia ni, dia nak layangkan tumbukan padu tu pada lelaki yang dia nampak tu. Malangnya baru separuh jalan Lan dah jatuh pingsan. Dah kenapa? Entah berapa lama lah Lan ni tak sedarkan diri. Dia sendiri pun memang tak tahu. Bila Lan terjaga, Lan masih lagi berada dekat ruang dapur. Oh, pening kepala dia dah hilang lah. Tapi dia dah pingsan kat situ, jadi tertanya-tanya juga, terpinga-pinga juga kan. Masa tu cahaya matahari dari luar dah menerangi ruangan dekat dapur tau. Lan dia bangun, lepas tu dia tengok Arif dah tak ada lagi dah kat tempat dia berdiri semalam. Macam tu. Tapi Lan tengok dekat atas lantai penuh dengan darah korang. Ada juga yang terkena pada pintu peti sejuk rasanya. Lan terus terfikirkan tentang Arif. Belum sempat Lan tu bukakan langkah, tiba-tiba je Arif tu muncul dari arah ruang tamu. Lan tengok dia tak berbaju, tapi tubuh dia berbalut dengan jelas lah kelihatan masa tu ada kesan darah di sebalik balutan tu. Apa yang berlaku Arif? Lan dia ajukan soalan tu lah pada Arif. Lepas kau pingsan semalam, lelaki tu datang tikam aku guna keris. Alhamdulillah lah aku masih bernyawa, balas Arif dalam keadaan lemah.
Lan dia faham kesakitan yang ditanggung oleh Arif pada ketika tu. Dia tikam pula dengan keris. Bukanlah perkara yang boleh dibawa main-main kan. Keris kan tajam korang. Memang sakit lah. Jom kita pergi hospital dulu. Lan dia cubalah ajak Arif, tapi Arif tu menolak. Dia meyakinkan kepada Lan ni bahawa dia tu berada dalam keadaan yang baik-baik je. Okey, tak ada masalah. Tapi kau kena tikam tu. Lan cuba nak pujukkan Arif tu supaya dia bersetuju je. Kita pergi hospital je untuk dapatkan rawatan yang lebih baik. Aku okey je. Aku dah balut sendiri. Maaflah, sofa kau habis penuh darah aku. Aku gunakan medik kit yang aku jumpa dalam almari TV tu. Arif tetap dengan pendirian dia. Dia tak nak pergi hospital. Lan dia jadi risau tau dengan kawan dia tu. Lepas tu Arif diceritakan Lan pasal apa yang dah berlaku seterusnya lah. Selepas dia ditikam, dia terjatuh. Lepas tu lelaki tu terus keluar bersama dengan isteri si Lan ni melalui pintu belakang. Lepas tu Arif bangun. Dia cuba nak pergi kejarkan kepada mereka berdua tu. Tapi seperti ada satu kuasa gaib tau yang menendang Arif ni sampai dia terjatuh semula. Akhirnya Arif mengalah lah. Dia cepat-cepat bangun. Lepas tu dia berjalan menuju ke ruang tamu sebab dia nak cari first aid, apa-apalah yang boleh membantu kecederaan dia dekat situ. Kau betul kau okey ni, Rif? Betul tak nak pergi hospital? Tanya Lan risau tau dengan diri Arif tu. Arif diam, lepas tu dia tak balas pertanyaan Lan tu. Secara tiba-tiba Arif buka balutan dekat badan dia. Lepas tu dia tunjukkan bahagian yang terkena tikaman tu pada Lan. Lan jadi terkejut sebab Lan tengok tak ada kesan luka ataupun kesan ditikam. Tak ada. Terkejut kan? Tanya Arif sambil senyum. Mata Lan masih lagi tertumpu pada bahagian yang sepatutnya cedera tu. Lan dia meraba-raba lah bahagian cedera tu memang tak ada apa-apa. Kau ada power regenerate ke weh? Tanya Lan, dia nak tahu. Lepas tu Arif, dia menjentik dahi Lan sekuat hati. Bergegar juga jentikan dia tu. Otak si Lan pada waktu tu. Payah betul lah kau ni. Itulah. Tengok banyak sangat anime. Jawab Arif dalam keadaan kemarahan. Aku tak tahu apa yang berlaku. Tapi memang aku nampak keris tu semalam. Dan memang terang-terang dia tikam aku. Habis tu, macam mana kau nak explainkan tentang darah aku yang banyak mengalir atas lantai dapur kau tu? Aku sedar luka ni tak ada kejap tadi je. Lepas tu aku terdengarkan bunyi tapak kaki dekat dapur. Terus aku datang dapur. Jelas Arif pada Lan. Sekarang ni mereka berdua berada dalam keadaan yang sangat bingung. Darah banyak, cedera tak ada. Cuba korang bayangkan. Mereka berdua tu duduk dekat sofa selama beberapa jam tau. Sambil mereka fikirkan, apalah yang patut mereka lakukan. Nak buat apa sekarang? Nak buat apa? Banyak kali dah Lan tu hubungi pada isteri dia pada ketika tu. Tapi tak ada jawapan. Nombor dia masih aktif lagi. Tapi dia sengaja tau tak nak jawab panggilan dari Lan. Dah masuk waktu solat Zuhur ni, kata Arif. Masa tu memecah kesunyian mereka yang tengah blur tak tahu nak fikir apa. Jom ikut aku pergi masjid. Kita solat dulu, lepas tu kita minta bantuan dengan ustaz ataupun imam dekat masjid tu nanti. Jelas Arif. Lan dia iyakan je. Lepas tu Lan dia rasa memang itulah pilihan yang terbaik. Selesai Lan mengunci pintu rumah dia, Lan bergegas dia menuju ke dalam kereta. Arif dia bawa Lan terus pergi ke masjid. Lepas tu dia orang solat lah. Selesai solat, Lan disapa oleh jiran dia, Pakcik Mutalib. Jiran dia tu merupakan seorang ustaz dan dia mengajar silat dekat sebuah sekolah yang tak jauh dari kediaman mereka semua tu. Dekat belakang Pakcik Mutalib berdirinya beberapa orang jiran Lan yang lain-lain lah. Wajah Pakcik Mutalib, garang, mata dia tak berhenti memerhatikan pada Lan dengan Arif. Mata yang memang tertancap betul memandang ke arah mereka. Entah kenapalah, tiba-tiba Lan dia jadi takut tak tentu pasal. Ikut aku. Itu je yang keluar daripada mulut Ustaz Mutalib.
Lan dengan Arif, dia berpandangan sesama sendirilah. Lepas tu mereka hanya ikutkanlah kemahuan Pakcik Muttalib tu. Mereka berjalan keluar dari masjid. Lepas tu mereka berhenti dekat salah sebuah kedai makan milik jiran Lan juga. Mereka dipelawa lah untuk duduk. Lepas tu dihidangkan dengan air kopi masa tu. Kopi je. Tak hipster lah kalau macam ni. At least kenalah blend dengan ais dulu. Rungut Lan dalam hati. Macam dapat tahu apa yang bermain di fikiran Lan. Arif cepat-cepat dia cubitkan lengan kiri Lan tu. Bersyukur je lah dengan apa yang ada. Komplain je kerja kau. Tegur Arif dengan tegas tau. Lan dia hanya tunduk malu je. Lepas tu Lan dia ambil cawan kopi tu. Dia pun minum lah beberapa hirup kopi tu. Masa Lan nak letakkan cawan kopi tu, nak letak semula lah dekat atas meja, Pakcik Muttalib dia bersuara. "Aku tahu siapa isteri kamu," kata Pakcik Muttalib. Kata-kata Pakcik Muttalib tu membuatkan Lan ni tergamam tau. Lan dia letakkan terus cawan tu kat atas meja. Lepas tu dia tanyakan soalan untuk dapatkan kepastian pada Pakcik Muttalib. "Apa maksud pakcik yang pakcik tahu siapa isteri saya? Pakcik skandal dia ke?" Tanya Lan dalam keadaan marah. Bila diingatkan semula peristiwa semalam yang di mana isteri Lan ni bermesra dengan lelaki berbadan sasa tu, membuatkan Lan ni jadi sangat marah tau. Lepas tu Lan ajukan soalan tu pada Pakcik Muttalib. Semua yang berada dekat situ ketawakan pada Lan, kecuali Arif dengan Lan je yang terpinga-pinga kat situ. Apa barang skandal, terus akad nikah baru power. Sindir salah seorang jiran Lan yang turut berada dekat situ. Nak power lagi? Tengok malam pertama lah. Minum pula tongkat Ali. 8 round pun mampu. 18 SG ni Oma. Tambah seorang lagi daripada jiran yang ada kat kedai tu. Dekat kedai makan tu kecoh dengan gelak ketawa mereka semua tau. Arif mungkin dia tak dapat nak menahan, sebab dia pun sama tergelak sikit je tadi. Dia pun memang tergelak lah. Korang bayangkan dalam situasi macam tu masih sempat melawak. Selesai semua ketawa besar kan, terkikik-kikik. Pakcik Muttalib pun dia sambung percakapan dia. "Aku tahu isteri kamu siapa, tapi aku tak akan bagi tahu kamu. Aku boleh bagi tahu dekat mana kedudukan isteri kamu. Kamu kena pergi sendiri, kena selesaikan sendiri masalah keluarga kamu ni." Lan jadi hairan bila dia mendengar ucapan daripada Pakcik Muttalib macam tu. "Usah kau tanya macam mana, aku tahu. Kau turut je kata aku. InsyaAllah isteri dengan anak kamu boleh diselamatkan." Tambah Pakcik Muttalib lagi. Lan dia jadi semakin bingung. Dah kenapa Pakcik Muttalib ni macam-macam. Pakcik Muttalib boleh bagi tahu je pada Lan dekat mana isteri Lan berada sekarang. Tapi kalau Lan nak pergi sana, macam mana Lan nak selesaikan? Tambahan pula lelaki yang berbadan sasa tu turut berada dengan isteri dia. Boleh hilang nyawa Lan nanti tau. Syaratnya mudah. Jangan banyak tanya. Sambung Pakcik Muttalib lagi. "Ya, cakap memang mudah, tapi macam mana aku nak buat sebenarnya?" Lan bertanya macam tu lah. Lan dia renung ke arah rumah dia. Hati Lan ni dah tak tenang dah. Hati Lan ni masih sedih, bercampur bau lah semuanya. Apa yang sebenarnya yang isteri aku nakkan ni? Apa yang dia nakkan ni? Kalau betul lah dia nak bercerai dengan aku, dia nak sangat dengan anak, bagi tahu je lah pada aku. Kita boleh buka kes dekat mahkamah. Tak payahlah nak buat perkara-perkara macam ni. Macam manalah dengan anak aku tu agaknya. Kecil lagi budak tu. Dah rasa susah dah. Susah dilakukan oleh kedua-dua orang tua dia. Walau apa pun yang berlaku, aku tekad aku nak ambil semula anak aku tu. Aku nak ambil semula anak aku tu. Dia tak berhak nak menjaga anak aku. Anak aku tak boleh dijaga oleh isteri aku yang terang-terang curang melakukan hubungan intim tanpa pengetahuan aku. Aku boleh ceraikan dia. Dan aku nak ceraikan dia setelah aku tengok dengan mata aku sendiri kejadian dekat dapur tu semalam. Inilah yang dia nakkan sangat kan. Aku akan tunaikan. Tapi aku akan lafazkan bila aku bersua muka dengan dia. Dalam Lan tu duk mengomeng seorang diri macam tu. Tiba-tiba kawan dia cakap macam ni. "Weh, aku dah dapat track kampung yang pakcik tu katakan." Teguran dari Arif tu membuatkan lamunan Lan terhenti. Cepat-cepatlah Lan ni dia kesatkan air mata dia yang tiba-tiba je mengalir kat pipi dia.
Arif, dia yang melihatkan keadaan Lan macam tu kan. Dia tepuk-tepukkan perlahan lah bahu kiri Lan tu sambil dia bagi kata-kata semangat lah untuk kawan dia. Kau jangan risau, percaya dengan Allah, dia maha berkuasa. Kata Arif, dia cuba nak tenangkan Lan ni. Lan dia hanya mampu balas dengan satu senyuman. Sudah. Jangan nak gay sangat lah. Cepat masuk dalam kereta. Balas Arif masa tu selepas dia tengokkan Lan tu bagi senyuman kepada Arif. Lepas tu Lan dia minta lah Arif ni untuk pandukan kereta sebab Lan dah tak mampu dah nak bagi perhatian untuk memandu kan masa tu. Ditambah pula dengan keadaan emosi dia yang bukan sedikit tapi banyak yang terganggu. Jadi mereka masa tu dia memandu, si Arif ni lah memandu melalui lebuh raya besar menuju ke arah utara. Dari maklumat yang diberikan oleh Pak Cik Muttalib, isteri dengan anak Lan ni berada dekat Gua Musang, Kelantan. Yang membuatkan Lan jadi hairannya, macam mana orang tua tu boleh tahu keberadaan isteri dengan anak Lan. Dan yang paling penting sekali, macam mana dia boleh tahu pasal kes ni Atau disebabkan bau kemenyan yang kuat itu ke yang membuatkan seluruh kawasan perumahan boleh jadi tahu Korang rasa macam mana Lepas tu kan mereka berdialog lagi. Lagi 3 jam kita sampai. Arif bersuara memecahkan kesunyian yang berjam-jam lamanya kat situ. Lan, janganlah kau fikirkan sangat masalah tu. InsyaAllah semuanya akan baik-baik je. Allah akan membantu orang yang teraniaya, Lan. Banyakkan berdoa, okey? Sambung Arif lagi untuk menyedapkan hati Lan. Terima kasihlah Arif. Kalau kau tak ada, tak tahulah apa yang aku nak buat. Lan dia keluarkanlah isi hati dia masa tu. Dia berterima kasih jugalah pada kebaikan sahabat dia tu. Aku tak sangka benda-benda macam ni boleh berlaku. Sambung Lan lagi. Dalam kehidupan ni, tak ada benda yang mudah lah. Kau kena ingat, setiap manusia ada ujiannya yang Allah dah berikan. Setiap ujian yang diberikan tu, mesti kau boleh lepas punya. Tapi dengan syarat, kau jangan lupa pada Allah. Allah lah yang membantu kau. Allah lah yang akan membantu semua manusia. Kata Arif untuk menenangkan Lan pada ketika tu. Lan dia tersenyum bila dia mendengar ceramah dari Arif tu. Lan dia mulalah berfikir, kat mana kedai makan? Perut dah rasa lapar ni. Dia berfikir, bukan dia cakap pada Arif tau. Oi, Arif mencelah masa tu di tengah-tengah pemikiran si Lan tu. Tu yang aku malas nak bagi nasihat kat kau ni. Bila bagi nasihat, kau fikirkan benda lain. Kau fikir apa pula kali ni? Tegur Arif, rasa bengang lah. Macam mana dia boleh tahu? Aku nak tanya kau lah, macam mana kau boleh hampir setiap kali baca fikiran aku? Tanya Lan pada Arif. Aku tak baca fikiran. Aku boleh tahu dari riak muka kau tu lah. Dan aku memang dah kenal sangat dengan perangai kau ni. Aku kenal kau bukannya sekejap. Dari sekolah lagi kita memang dah berkawan. Jelas si Arif. Aku pun lapar juga ni. Kalau kau jumpa mana-mana kedai makan, kita singgah kejap lah. Sambung Arif lagi. Tengok. Macam mana kau boleh tahu yang aku ni tengah lapar dan aku memang tengah cari kedai makan? Kau ada kuasa psychic ke apa? Apa kejadahnya psychic? Dah kita memang tak makan apa-apa dari tadi. Last tadi pun minum kopi je lah kan? Jelas Arif lagi. Memang betul lah apa yang dikatakan oleh Arif tu. Mereka tu memang tak jamah apa-apa makanan pun dari tadi. Mereka kemudiannya tiba dekat sebuah warung makan yang memang tak jauh lah dari jalan raya. Pada mulanya, Lan dia terfikirlah, macam mana perniagaan orang ni nak maju kalau buka warung dekat tempat-tempat macam ni? Dikelilingi dengan hutan pula tu. Warung macam ni lah yang ramai orang kampung akan berkunjung. Kau tahu tak? Jangan nak fikir-fikir lagi. Jom kita pergi makan. Tengah hutan ke, tengah sungai ke, aku tak fikir dah. Aku nak makan je sekarang ni. Tegur Arif.
Lan dia semakin sakit hati lah dengan keistimewaan yang Allah kurniakan kepada diri sahabat dia tu. Apa yang bermain di fikiran Lan, semuanya dia boleh agak, dia boleh baca. Selama ni tak pernahnya tak tepat apa yang dijangka, semuanya tepat. Mereka memilih untuk duduk dekat bahagian luar kedai je. Lepas tu, seorang pelayan lelaki datanglah ke arah mereka untuk ambil pesanan, ambil order, macam tu. Dari KL kau habis? Tanya pelayan tu. Ya, kami dari KL, datang nak jumpa saudara mara dekat Gua Musang, jawab Arif. Lan dia biarkan je lah Arif yang bercakap time tu. Sebab Lan langsung tak faham bahasa dari negeri Kelantan tu. Nak makan gapo beh? Tanya pelayan tu sekali lagi pada mereka. Bagi saya kopi kau dengan nasi goreng tom yam. Weh Lan, kau nak makan apa? Saya nak nasi goreng kerabu mangga berulamkan pucuk paku dengan tebu ais satu. Setelah ambil pesanan mereka berdua tu, pelayan tu terus berlalu pergi dapur. Lepas tu dia bagilah pesanan yang ditulis dekat atas kertas pada tukang masak. Jadi Lan ni dia tengok keadaan sekeliling lah time tu. Oh, ada lebih kurang 5 ke 6 orang pelanggan lagi yang berada dekat warung tu. Ada pelanggan. Lan dia tengokkan jam dekat tangan masa tu pukul 9.45 malam. Lan dia menyuarakan pendapat pada Arif untuk cari tempat untuk mereka bermalam je lah selepas makan kan. Arif pun dia bersetujulah dengan Lan. Tak lama lepas tu pelayan tadi datang bersama dengan sedulang air yang mereka pesan. Abang nak tanya, sini ada tempat macam hotel ke, homestay ke? Tanya Arif pada pelanggan tu. Homestay ada. Abang pergi ujung nanti, jumpa si Pepak. Abang pusing kiri, lagi 3 kopak batu gitulah. Abang jumpa homestay tu belah kanan. Jawab pelayan tu sambil dia tunjuk arah lah. Okey, terima kasih, kata dengan Arif. Selesai mereka tu makan dekat warung tu, mereka kembalilah menyambung pengembaraan dia untuk cari homestay yang disebutkan pelayan tu tadi. Mereka ikut samalah macam apa yang budak pelayan tu cakap tadi. Tapi yang anehnya, mereka tak juga sampai dekat destinasi yang nak dituju tu. Yang menjadi hairannya pada Lan, budak tu cakap, lagi 3 ke 4 batu nanti jumpalah. Ni aku rasa dah lebih dah dari 10 batu ni. Arif dia menyuarakan rasa tak puas hati dia. Disebabkan rasa tak puas hati, Arif dia patah balik. Dia nak pergi ke warung tu semula. Dia nak dapatkan arah yang betul lah daripada budak pelayan tu. Nak gunakan aplikasi Waze lah macam tu dekat telefon. Tak boleh pula sebab tak ada line. Manakala telefon Lan pula dah kehabisan bateri. Masa tu Arif dia berhentikan kereta dia betul-betul dekat depan warung yang dia makan tadi. Lepas tu, Lan, aku nak tanya sikit ni. Apa dia? Tanyalah. Betul ke kita makan kat sini ke ni? Aku rasa betul dah ni. Kau tengok sana. Nampak tak bekas tayar kereta atas tanah tu? Asal kita makan kat kubur bukan sini warung ke tadi? Arif bertanyakan soalan yang tak patut dia tanya tau. Membuatkan Lan ni jadi berpeluh-peluh. Kenapa tadi warung, sekarang ni dah kubur? Syaitan apakah yang mengganggu mereka? Tanpa berfikir panjang, Arif dia pijakkan pedal minyak. Lepas tu dia tinggalkanlah tempat perkuburan tu. Lepas tu Arif dia berhentikan kereta secara mengejut. Tindakan dia tu membuatkan Lan ni jadi marah tau. Asal kau break macam tu Lan marah pada Arif, tapi marah Lan tu hilang serta-merta bila dia tengok riak wajah Arif tu macam terkejut, macam dalam keadaan ketakutan. Lan dia alihkan pandangan mata dia ke arah depan tau. Lan pun turut terkejut bila Lan mengetahui bahawa mereka berada di satu tempat yang sangat-sangat berbeza. Kalau tadi mereka dekat jalan raya menuju ke arah Gua Musang kan, sekarang ni mereka berada kat tengah-tengah hutan dan di kanan mereka adalah kubur. Lan mula rasa tak sedap hati. Jalan dekat depan mereka semua tanah merah. Patutlah telefon Arif tak ada line tau. Rupa-rupanya mereka dah berada dekat hutan. Kita kat mana ni Lan? Arif bertanyakan pada Lan dalam keadaan diri dia rasa takut. Aku tak tahulah.
Lan ditelan air liur lepas dia menjawab soalan cepu emas daripada Arif tu. Jadi mereka pun menolehlah ke arah belakang. Dengan bantuan lampu belakang kereta yang berwarna merah tu, mereka dapat tengok dekat belakang mereka tu adalah jalan mati tau. Dipenuhi dengan semak samun. Kita cuma ada satu jalan je lagi, kata Arif. Lan tahu apa yang dimaksudkan oleh Arif dan Lan bersetujulah dengan keputusan yang Arif bakal lakukan. Mau atau tak, mereka harus ikut jalan yang berada di hadapan mereka sebab belakang jalan mati kan. Itu je jalan yang ada. Tiba-tiba Lan dia tengok si Arif ni merebahkan kerusi dia. Lepas tu Lan jadi bengang tau sekejap. Oi, apa maksud kau? Lan bertanya kan, dia nak kepastian kenapa Arif buat macam tu. Maksud apa? Arif dia bertanya semula pada Lan. Yelah, tadi kau kata cuma ada satu jalan je. Ni tiba-tiba kau baring, apa hal pula? Ni je lah jalan yang ada. Nak cari tempat tidur celah mana lagi kalau kita tengah-tengah hutan macam ni? Jawab Arif selamba je. Perasaan Lan dia jadi macam nak berlari keluar dari kereta. Dia nak menuju ke arah kubur. Dia nak pergi gali lubang kubur tu sendiri. Lan memang langsung tak faham dengan perangai kawan baik dia si Arif tu. Tadi dia macam ketakutan, sekarang dia boleh jadi selamba pula, parking kat situ, siap nak baring kat situ. Lan dia berkawan dengan manusia ke haiwan ni? Dia fikir macam tu lah. Lan fikirkan dia nak pijak pedal minyak. Dia nak berlalu pergi tinggalkan kawasan hutan tu. Rupa-rupanya dia nak tidur dekat situ. Apa benda je bersebelahan dengan kawasan perkuburan pula tu. Lan betul-betul tak faham dengan si Arif ni. Apa boleh Lan buat tentu? Lan sabar je lah. Lan dia rebahkan kerusi dia. Lepas tu dia turutlah berbaring. Dalam fikiran Lan dia terfikir satu je. Anak aku. Nah, dia fikir anak dia. Lan dia risaukan keadaan anak dia time tu. Tapi dalam pada masa yang sama, Lan juga dia turut rasa seram lah. Sebab mereka betul-betul berada dekat sebelah kawasan perkuburan. Arif tu pun satu, sekurang-kurangnya bawalah kereta ni jauh ke depan dulu. Ke kalau nak tidur pun, janganlah tidur betul-betul depan sebelah kubur bagai. Alah, kubur ni rumah untuk orang yang dah meninggal dunia. Apa yang kau nak takutkan? Nanti kita merasa juga kan tinggal dekat dalam tu. Sekali lagi Arif dapat meneka buah fikiran Lan, dan kali ni memang jelas dan terang-terangan Arif tu tak memandang ke arah Lan. Mustahil lah untuk dia tengok riak wajah Lan. Ya Allah, Lan betul-betul tak faham dengan kawan yang seorang ni. Mohon janganlah sampai Lan menikam dada kawan dia sendiri. Lan dia berdoa dalam hati lah masa tu. Lan betul-betul hairan dengan kawan dia tu. Perangai Arif ni memang dia tak dapat nak duga tau. Kejapkan macam tu, kejapkan macam tu. Kemudiannya Arif ni dia bangun semula dari tempat dia baring tu. Dia matikan enjin kereta. Dia matikan lampu. Lepas tu dia buka tingkap sikit lah supaya oksigen dapat keluar masuk kan. Kalau tak lemas mereka dalam tu. Kalau tak buka tingkap kereta, tahu-tahu esok pagi dah jadi arwah kan. Baguslah tu. Kubur pun dah dekat sebelah. Kata Arif, selamba je. Ya Allah, mulut dia celupar melampau. Lah dia menjeritlah dalam hati. Rasa nak menangis je selepas Arif cakap macam tu rupa tau. Kenapalah dia boleh cakap main lepas je? Tak fikir ke keadaan aku ni tengah takut? Sebelum dia berdialog yang pelik-pelik lagi, ada baiknya aku terus tidur je. Nanti disebabkan dialog aneh dari si Arif tu, boleh jadi aku tak tidur gara-gara takut. Bisik hati Lan. Lan dia tersedarlah dari tidur selepas dia berjaya tidur kan. Dia tidur yang agak nyenyak lah. Entah bila lah Lan tertidur, dia pun tak sedar. Yang Lan tahunya, nikmatnya dapat tidur time tu. Subhanallah, memang nikmat sangat lah. Macam dah berpuluh kurun tak dapat tidur, sebegitu nyenyak tau. Lan dia memandang ke arah sekeliling dia. Senyap, gelap, sunyi. Lan hampir terlupa bahawa mereka sekarang masih lagi berada di tengah-tengah hutan dan bersebelahan dengan tanah perkuburan. Lan dia pandanglah ke arah jam dekat tangan dia.
Baru pukul 2:30 pagi korang. Masih terlalu awal lah untuk bangun. Ingatkan dah pagi. Lan dia buat keputusan dia nak balik tidur semula lah. Bukan balik, dia nak kembali tidur macam tu. Lan dia toleh ke kiri, dia menghadap ke tingkap kereta masa tu. Lan nampak hutan. Lan toleh lah ke arah depan. Tetap dia nampak hutan juga. Jadi Lan dia toleh pula ke kanan. Terkejut Lan dia buat. Bila Lan tengok Arif tak ada bersama dengan dia dalam kereta pada ketika tu. Mengucap panjang Lan time tu tau. Lan dia buka laci bawah kerusi. Adalah laci kat bawah kerusi kereta dia tu. Seingat Lan lah, masa dulu Lan pernah letakkan lampu picit dekat situ. So dia nak carilah lampu picit tu. Alhamdulillah lah, lampu picit tu masih ada bersama dengan bateri dia juga dekat dalam kereta tu dalam keadaan yang baik. Jadi Lan dia ambil lampu picit tu, dia halakan lampu picit tu ke arah luar menghadap ke kubur. Lan cuba nak cari Arif sebenarnya. Manalah dia pergi ni? Kalau pergi tandas pun takkanlah jauh-jauh kot. Rungut Lan dalam hati. Lan dia jadi hairan tau. Tak mungkinlah si Arif ni buang air kecil jauh-jauh dekat tengah-tengah hutan macam ni. Takkanlah dia berani nak pergi seorang diri. Tak faham betul lah aku dengan perangai si Arif ni. Arif! Oh, Arif! Lan dia cuba nak panggilkan Arif dalam nada yang perlahan. Tak berani dia nada kuat. Tak ada jawapan korang. Lan dia mulalah menggarungkan kepala dia tempat yang tak gatal pun. Dia garung-garungkan. Kemanalah pula budak ni dah pergi dia kata. Kalau ya pun kejutkanlah aku sekali. Aduh! Keluh Lan seorang diri je. Sudahnya Lan berseorangan lah dekat dalam hutan. Dekat sebelah kubur pula tu. Seorang-seorang dah ni sekarang ni. Entah kenapalah seluruh tubuh Lan ni dia rasa seram sejuk. Macam ada angin yang menerpa tau. Sedangkan sememangnya tak ada angin pun masa tu. Pokok-pokok dekat luar tu pun tak ada pun bergoyang. Tapi berasa angin dia. Masa kan pokok bergoyang kalau tak ada tiup angin kan? Maknanya angin kat dia je lah. Masalahnya pokok pun tak bergoyang sekarang ni. Masak aku babe, masak. Rungut Lan dalam hati. Terlintas dekat fikiran Lan ni dia nak toleh ke arah belakang tapi badan dia tak nak bertindak mengikut arahan dia. Lepas tu Lan dia terdengar macam bunyi orang bernafas dekat belakang. Berdiri tegak terus lah. Bulu roma Lan ni, seluruh bulu roma lah dekat tubuh dia berdiri tegak tau. Lepas tu korang, Lan dia bangunkan balik kerusi tempat dia duduk tu. Lepas tu Lan dia bersandar macam tak ada apa-apa pun yang berlaku dengan harapan si Arif akan cepat balik semula ke kereta tu. Hampir 30 minit lah lebih kurang Lan dekat dalam kereta tu seorang diri je. Arif masih lagi tak kunjung tiba tau. Bunyi nafas yang Lan dengar tadi tu masih lagi ada dan tak hilang lagi. Dan kali ni bunyi lain pula yang datang. Bunyi macam kerusi bahagian belakang tu ditikam dengan sesuatu yang tajam. Dan perlahan-lahan Lan dengar bunyi tingkap macam dicakar. Korang bayangkanlah, tingkap kereta kan kaca. Bila dicakar, keseramannya tu memang sampai. Lan boleh agak masa tu jantung dia berdegup lebih pantas dari kelajuan cahaya tau. Masa tu dalam hati Lan hanya berdoa je lah bahawa Lan ni takkan apa-apa. Minta-minta tak ada apa-apa. Walaupun Lan dalam keadaan yang takut, tapi di fikiran Lan tetap juga dia nak toleh ke belakang. Dia nak tengok sendiri siapakah yang melakukan aktiviti yang macam tu tau. Tak tahulah kenapa badan Lan ni tak nak langsung menoleh. Walaupun fikiran dia nak menoleh, badan tak nak menoleh. Lepas tu perlahan-lahan Lan dia tengok kerusi dekat sebelah dibangunkan dia tau. Bertambah seram pula lah. Lan rasa kerusi tu takkan boleh bangun kalau tak ada orang yang menarik tuasnya. Betul tak? Betul tak korang? Takkan nak gerak sendiri. Badan Lan berpeluh-peluh time tu. Lan berusaha dia nak tenangkan diri dia. Dia cuba untuk berfikir secara positif. Lepas tu dari ekor anak mata Lan dapat tengok cahaya macam berbola lah dari arah kanan dia.
Lan dapat jangka cahaya tu datangnya dari arah kubur. Sudah, benda apa pula ni? Bisik Lan dalam hati. Lepas tu, Lan terdengar pula suara dari belakang. Suara macam ketawa kecil lah. Berderau tau. Darah Lan time tu. Umpamanya, semua sel-sel darah warna merah dah hilang. Yang tinggal hanya sel darah putih je. Itu apa yang dia fikirkan lah. Lan dia tekad dia nak toleh kali ni. Apa nak jadi, jadilah dia nak toleh. Lan tak tahu ke mana Arif dah pergi. Yang Lan tahu sekarang, aku kena fikir cara aku nak selamatkan diri aku. Lan dia genggam lampu picit tu. Lepas tu dia pastikan semua kelengkapan cukup tau. Lan raba kocik seluar dia untuk pastikan wallet dia ada dekat situ. Dan dia nak capai telefon serta pengecas telefon sekali lah. Semuanya Lan sumbatkan sekali dalam kocik kiri dia dengan kanan dia. Manalah tahu kalau kejap lagi Lan perlu untuk larikan diri ke, dia lari je, lantak. Sekurang-kurangnya kalau Lan dah sampai tempat yang selamat kan, bolehlah Lan tu cas semula bateri telefon dia. Lepas tu dia cuba buat panggilan pada Arif ke. Lan dia pejamkan mata dia rapat-rapat time tu. Dengan lafaz bismillah, Lan buka semula mata dia. Dan dengan pantas dan muka seposingnya, Lan menoleh ke arah belakang. Bila mata Lan memandang tepat ke arah seekor makhluk yang Lan sendiri tak pasti identiti makhluk tu. Tapi makhluk tu berambut panjang, mata dia berwarna merah darah tau. Ada taring dia sebelah je, sebelah lagi tak ada. Kuku dia panjang dan pada ketika tu dia tengah mencakar cermin tingkap kereta. Makhluk tu juga memandang ke arah Lan sambil tersenyum. Bayangkan korang, tangan kiri Lan dari tadi lagi berusaha. Dia nak buka pintu tapi tak boleh. Tak boleh juga. Tak tahulah apa yang silapnya. Lan tak nak duduk dah dalam kereta tu lama-lama. Dia tak nak duduk bersama dengan makhluk yang tak tahu dari mana asal usul makhluk tu. Dah lah seram. Bodoh pula tu. Masa Lan menoleh ke arah makhluk bodoh yang seram tu, Lan dapat hidu sesuatu yang busuk. Dan Lan pasti bau tu adalah bau daging yang busuk. Bau macam bau bangkai. Dah semestinya bau tu datang dari makhluk bodoh yang sedang menemani Lan sekarang kan. Lan dia semakin hilang sabar dengan pintu yang dicuba buka dari tadi tak lepas-lepas juga. Kuncinya dah dibuka tapi pintunya macam terkena gam kat situ tau. Akibat dia terlampau marah. Dalam hati dia lah dia marah masa tu. Lan dia abaikan kehadiran makhluk bodoh tu tadi. Lepas tu dia alihkan pandangan dia ke arah pintu pula. Tapi pemandangan yang Lan dapat tengok masa tu bukanlah sesuatu yang menggembirakan tau. Patutlah pintu tak boleh nak dibuka. Rupa-rupanya ada makhluk tengah berdiri dekat luar pintu kereta tu. Kedua-dua tapak tangan makhluk tu berada kat cermin dengan wajah dia juga. Dia rapatkan kat cermin bersama dengan lidah dia tau yang terjelir keluar. Perkara macam tu membuatkan Lan ni, dia rasa macam nak menumbuk je wajah hantu tu. Tapi kan disebabkan Lan tahu bahawa Lan ni tak mampu pun nak lakukan perkara macam tu, nak tumbuk-tumbukkan makhluk tu, memang tak mampu. Akhirnya Lan buat keputusan dia nak keluar menggunakan pintu yang sebelah kanan. Nak tukar plan lah. Masa Lan nak berpindah ke kerusi sebelah kanan, waktu tu jugalah si Arif tu bukakan pintu. Lepas tu dia masuk dalam kereta. Tiba je, uish, bau busuk apa ni? Kau kentut ke Lan? Busuk lah. Kau nak berak, pergilah berak sana, kata Arif pada Lan dengan selamba je. Sumpah waktu tu Lan rasa macam nak menangis. Macam dalam cerita kartun Jepun tau. Kenapalah kau buat aku macam ni Arif? Kau tak sedar ke makhluk selain kita dekat dalam kereta ni sekarang? Aku dah tak tahu nak buat apa dah. Lepas tu disebabkan Lan ni diam je tanpa bagi apa-apa jawapan, Arif tanya Lan lagi sekali. Kau berak, pergilah Kali ni dia tak dapat untuk habiskan kata-kata dia. Bila saat Arif tu menoleh ke arah Lan, dia ternampak makhluk yang berada dekat luar tingkap tengah menjilat-jilat cermin kereta tu. Lepas tu dia terpandang ke arah cermin pandang belakang tau. Yang dia nampak ada lagi seekor makhluk
yang tengah memerhatikan dia dalam keadaan yang tersenyum. Arif, dia mengalihkan semula pandangan dia ke arah Lan. Rajin dia tu kan. Siang kerja mentadbir, malam kerja nak cuci kereta. Kata Arif sambil dia bukakan pintu kereta, dia terus berdesuk lari keluar meninggalkan Lan bersorangan. Dia tak berani sangat si Arif ni, rupa dia lari. Sudahlah dia tu hilang hampir sejam lamanya. Lepas tu, bila si Arif tu balik semula, tak ada pula dia bagi tahu dia dari mana. Sekarang ni, dia lari tinggalkan Lan pula. Tanpa buang masa, Lan pun dia ikutlah jejak langkah Arif tu. Dia lari juga. Bergegaslah dia keluar dari kereta. Dia pun terus berlarilah macam tu. Lampu picit tu sempat tahu disuluhkan ke arah Arif yang tengah dah jauh lah ke depan macam tu. Berdesuk lari. Bangsat budak ni ditinggalkan aku. Bentak Lan dalam hati lah. Lan dia terus berlari tanpa berfikir apa-apa dah time tu. Yang ada dalam fikiran Lan masa tu, Lan nak selamatkan diri. Dah terlupa dah nak selamatkan isteri dan anak dia kot. Dia nak selamatkan diri dia je. Masa tengah asyik berlari, anak mata Lan ni, dia tertangkap objek berapi tengah terbang di sebelah kanan. Kelajuan objek tu sama dengan kelajuan larian Lan. Lan tak fikir panjang pun. Lan terus menoleh ke arah objek yang terbang tu. Lan tak percaya dengan apa yang dia tengok time tu. Objek berapi tu tengah terbang, rupanya kepala manusia, atau lebih spesifiknya digelar sebagai penanggal. Penanggal tu terbang sambil dipandang ke arah Lan tau. Yang anehnya, penanggal tu tak pula langgar pokok. Macam mana dia boleh tengok arah mana dia berlari terbang Lan tolehlah ke arah belakang pula. Ada seekor makhluk lagi tengah mengesok mengejarkan Lan. Terkejutlah Lan dibuatkan oleh makhluk mengesok tu. Laju betul lah makhluk tu mengejarkan Lan dalam keadaan macam mengesok. Kau bayangkanlah mengesok macam mana kan. Udah mengesok, kalau kita mengesok slow, dia laju. Lepas tu Lan dia terdengar pula si Arif menjerit. Dia panggilkan nama Lan. Oi, jangan fikirkan benda-benda tu. Lari je. Jerit Arif tau. Memang itulah yang sepatutnya Lan buat. Tapi tenaga Lan dah semakin lama semakin menghilang. Lan jadi letih tau dengan larian pecut dia tu. Sampai bilalah mereka tu nak kena berlari. Lepas tu Lan dia tengok Arif tu macam tak ada masalah. Macam tadi dia yang pecut dulu, lepas tu tak ada masalah. Pelik lah dengan Arif tu. Macam tak ada batasan apa-apa pun pada tenaga dia. Lan teruslah dipercepatkan larian dia. Lan ni dia perlu keluar dari hutan tu. Waktu tu jugalah Lan dia ada terdengar tau bunyi ketawa mengilai dari setiap pelusuk hutan tu. Seram memang seram. Banyak pula benda yang datang mengacau. Jerit Lan sekuat hati. Lepas tu Arif disuruh Lan ni abaikanlah semua tu, fokus je pada larian je. Akhirnya mereka keluar juga dari hutan tu. Mereka tiba dekat tepi jalan raya yang gelap tak berlampu time tu. Arif dia buat keputusan dia nak berlari ke arah kanan. Lan pun ikut je lah keputusan Arif tu, dia ikut Arif. Lan dia tak dapat nak berfikir dah time tu. Yang Lan tahu mereka tu kena terus berlari. Lepas tu kena berlari juga dengan harapan adalah kenderaan yang sudi nak berhenti, nak bantukan mereka kan. Agak lama lah mereka berlari sepanjang jalan raya tu. Makhluk mengesok tu dah tak ada dah. Tak nampak dah time tu. Yang Lan nampak hanya penanggal tu je tadi. Kali ni dia terbang setinggi pokok-pokok yang ada tau. Lan boleh tengok darah-darah menitis dari organ makhluk tu. Kau boleh terbang, kira beruntung lah. Kami ni kena berlari sebab tak nak kena tangkap dengan kau. Jerit Lan sendiri dalam hati. Alah, dalam hati Lan, cuba kau jerit betul. Dia jerit dalam hati macam tu lah. Oi, bila benda tu nak berhenti kejar kita? Tanya Arif, dia minta kepastian. Arif bagus je, nak jerit, dia jerit je. Macam lah Lan dia tahu bila lah benda tu nak berhenti kejar kan. Manalah aku tahu? Balas Lan. Tak ada gunanya kalau dia tanyakan aku. Oi, penanggal, bila kau nak berhenti kejar kami? Tanya Arif pada makhluk tu tau. Perkara tersebut membuatkan Lan ni jadi hairan. Bangang atau gila si Arif ni. Lebih baik dia simpan nafas dia untuk berlari dari bertanyakan soalan bodoh macam tu pada makhluk yang terang-terangan
nak minum darah dia. Selepas Arif bertanyakan soalan tu, terus je penanggal tu berhenti dari mengejar mereka. Tak semena-mena, makhluk penanggal tu terus terbang masuk ke dalam hutan semula tau. Apa yang berlaku sebenarnya? Lan pun memang tak tahu sama ada dia nak berhenti berlari ataupun tidak. Lan tengok Arif dah pun berhenti berlari. Lan pun dia tak sedarlah yang diri dia masih lagi berlari time tu. Terus masa dia berlari tu, dia terlanggarkan pada Arif. Mereka berdua jatuh tersembam lah dekat lantai jalan tu. Aduh, sakitnya, keluh Arif. Sorry, aku tak perasan kau berhenti tadi. Lan dia minta maaf. Dia alihkan pandangan masa tu ke arah hutan sebab dia nak pastikan dah tak ada dah makhluk yang kejarkan mereka tu. Manalah tahu kalau makhluk tu pandai pula nak menipu kan. Bila dia tengokkan mereka tu berhenti, dia keluar menuru ke arah mereka ke, boleh bunuh mereka ke, macam tu. Setelah dipastikan keadaan dah selamat macam tu, mereka pun teruslah menyeberang jalan raya tu. Rasa lebih selamat lah kalau mereka berjalan dekat seberang jalan. Sambil-sambil tu mereka perhatikanlah juga hutan dekat sebelah kanan, sebelah kiri mereka tu. Kalau ada pula makhluk yang kejarkan mereka. Jadi mereka kepenatan lah sebab mereka kan pecut 100 meter, 200 meter, beratus-ratus meter. Memang pecut gila-gila lah tadi. Lampu jalan satu pun memang tak adalah yang berfungsi. Dan tak ada sebiji pun kenderaan yang melalui jalan tersebut tau. Lan dia tengok jam dah pun pukul 4 lebih lah macam tu. Apalah nasib buruk yang menimpa mereka pada kali ini ya.